Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Marilah kita bersama-sama memulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulakan barisan Tuan Kuasa Gawai dan Tuan Kuasa Surau Ibnu Sina, ayah-ayah, sahabat-sahabat, dan khususnya barisan frontliner yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur untuk selamanya pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita diberikan kesempatan dan ruang untuk kita bersama-sama pada hari yang penuh barakah ini, dan dapat kita hadir dengan lebih awal, dan mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sahabat-sahabat sekalian, suka pada kesempatan ini untuk saya berkongsi dengan sahabat-sahabat, ayah-ayah yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, saya bersama dan berharapan dengan tuan-tuan imam semua. Semua tuan-tuan imam, insya-Allah mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita. Sama-sama kita mengambil sedikit pengajaran daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insyirah. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan, di sebalik kesukaran, di sebalik kesusahan ada kemudahan. Jadi mudah-mudahan dalam masa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini, memberikan kita 1001 macam kebaikan dan kenikmatan untuk sama-sama kita muhasabah dan sama-sama kita tambah baik untuk diri kita dan keluarga kita insya-Allah.
Dan di kesempatan ini juga suka saya nak mengajak sahabat-sahabat sekalian, ayah-ayah, di samping kita meneruskan agenda kita di dalam kehidupan, dengan kata lain sehari tidak dilalui dengan meninggalkan bacaan Al-Quran, itu menjadi kelaziman. Satu lagi saya nak mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama kita menjadikan suatu tinggalan Nabi, satu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk sama-sama kita jadikan sebagai amalan seharian. Lebih-lebih lagi kita yang berada dan bertugas di dalam kawasan hospital ini khususnya. Tetapi cumanya untungnya kita tak perlu lagi kita nak mencari, tak perlu lagi kita nak mengumpul dan sebagainya, sebab amalan tersebut telah diusahakan, dikumpulkan oleh Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna di dalam suatu kitab kecil ataupun buku kecil yang dipanggil Al-Ma'thurat. Al-Ma'thurat dikumpulkan di dalam kitab kecil ini, buku kecil ini, zikir-zikir, doa-doa dan potongan-potongan ayat Al-Quran yang Nabi amal lama dah. Dan kita khususnya Melayu Islam ni, kita orang Melayu, masyarakat Melayu ni, kita suka beramal dengan yang dipanggil dalam masyarakat kita pendinding. Pantang je dengar kita pendinding, kita nak beramal, sedangkan tak tahu dia punya pokok pangkal, tak tahu. Tetapi dalam kitab kecil ini, di dalam buku kecil ini, telah terhimpun amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya yakin dan percaya kalau dibacakan di dalam buku ini, ada juga doa-doa yang saya kira kita dah baca dah selama ni, kita dah beramal. Dan nanti bila kita dah mula untuk berjinak-jinak dengan Al-Ma'thurat ini, mungkin kita akan merasakan, oh selama ni ini adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu kita poning-poning pergi cari pendinding-pendinding yang mengarut ni. Dalam ni dah terhimpun. Pergi je kedai buku agama khususnya, kata saya nak Al-Ma'thurat. Dalam Google pun rasanya ada. Cumanya kalau pergi kedai, mungkin dia akan tanya, cik nak Al-Ma'thurat As-Surah ke Al-Kubra? Ada poning begitu. As-Surah ni saghir, kecil. Dalam bahasa mudahnya Al-Ma'thurat yang pendek. Kalau Al-Ma'thurat Al-Kubra besar, panjang. Untuk kita beri jinak dulu, ambil Al-Ma'thurat As-Sughra yang kecil. Apa beza As-Sughra dan Al-Kubra ni? Dalam Al-Kubra ada lagi tambahan-tambahan, potongan-potongan ayat Al-Quran. As-Sughra ni dah untuk kita mula-mula beri jinak-jinak, ambil yang kecil dulu. Macam tahlil arwah lah, kan? Ada tahlil ringkas, tahlil panjang. Adakah perbezaan? Bila tahlil panjang tu adalah tambahan bacaannya. Jadi balik ni usaha cari Al-Ma'thurat. Kalau sahabat-sahabat ayah-ayah ingat, di kala mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal 18 Mac yang lalu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan yang awal itu, kita di-viralkan dengan beberapa doa-doa yang dikongsi oleh para ustaz kita untuk kita jadikan sebagai amalan. Kita pada masa itu kita rasa risau, takut dan sebagainya. Tak pernah berlaku, kan? Alhamdulillah, syukur kita diberikan peluang oleh Allah. Sekarang boleh kita kembali berjemaah mengikut SOP. Ikutlah. Yang penting kita boleh kembali duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala
balik rumah, jangan kita biarkan kita solat di rumah. Ni peluang Allah dah bagi. Di awal-awal dulu diajar pada kita antara beberapa doa untuk jadi sebagai pelindung dan amalan asbab COVID-19 ini. Antaranya diajar kepada kita doa yang diajar oleh Nabi disebar luaskan oleh para ustaz kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Awal-awal dulu mungkin kita hafal, mungkin kita dah jadikan amalan, dan juga tak kurang juga yang mungkin tak apalah, apa-apa doa pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kebergantungan kepada Allah. Dan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan bismillahirrahmanirrahim itu terkumpul di dalam al-ma'thurat ini. Sebab itu balik sahabat-sahabat, ayah-ayah boleh cari ni doa-doa ni. Lepas subuh baca, lepas asar 2 kali, pagi dan petang. Dalam ini juga terkandung apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah dengar di dalam surah Al-Baqarah, barang siapa yang beramal dengan 10 ayat, yang saya yakin dan percaya kita semua hafal dah 10 ayat tu. Tampuk ayat kursi 11 jadi. Maka dipelihara oleh Allah daripada perkara-perkara mudarat di luar sana. Diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Balik dicari al-ma'thurat. Dan di kesempatan ini suka saya nak kongsi antara doa yang terkandung di dalam al-ma'thurat ini, yang mungkin boleh kita jadikan sebagai amalan. Di samping Al-Quran jangan kita tinggal, di samping zikir-zikir dan sebagainya, dalam ini terkandung. Cumanya nasihat saya pada siapa-siapa yang berhajat untuk memulakan beramal dengan antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beli dan jumpa dulu dengan ustaz-ustaz ataupun siapa-siapalah imam-imam untuk kita semak dulu bacaan. Yang penting semak dulu bacaan. Dah semak dah waktu baru amal. Jangan terlampau bersemangat kita ambil tu baca, takut silap baca. Silap baca tak jadi dia. Kan? Macam mana tahu tak jadi? Kita melihat apa yang ditunjukkan. Nampak tak? Kalau kita tengok itu sebagai lakonan, tetapi kalau kita lihat apa yang ditunjukkan oleh kita punya seniman P. Ramlee dalam cerita 40 penyamun. Ingat tuan-tuan? Kalau tak ingat tu, dia tak hidup kat Malaysia lah tu. 40 penyamun kan, dia nak buka pintu gua tu, dia baca apa? Marang kerapu. Lepas tu kita lihat, bila mana Sudin datang, masuk boleh, nak keluar tak boleh, sebab tak sama bacaannya, salah pula tu, tak kono. Apa lagi kita baca Quran, apa lagi kita beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak menepati apa yang diajar, rugilah kita. Kalau atas kekurangan, kelemahan kita punya sebutan, tak apa. Jangan disebabkan atas kejahilan kita tak nak belajar, rugi. Yang lebih kita takuti, apa yang kita amal menjadi laknat pula, na'udzubillah, atas sebab kita tak nak belajar. Jadi semak dulu. Antara doa dalam al-ma'thurat ini yang telah dikumpulkan oleh Syahid Hasan Al-Banna, antara doa yang boleh, dan saya yakin kita pernah dengar doa ni. Dalam doa ni kita minta 8 perkara dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dalam doa ni ada 8 perkara yang kita minta. Terkandung di dalam al-ma'thurat ini. Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan rugi sesiapa pun di kalangan kita yang beramal dengan sunnah Nabi, beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak akan pernah rugi, bahkan lebih mengundang keberkatan daripada Allah. Itu kena ingat.
Jangan kita rasa segan, jangan kita rasa malu, jangan kita macam merendah diri sangat sebab beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Islam pun nak dimalukan beramal dengan sunnah. Itulah kekuatan kita. Itulah mengundang kerahmatan, keberkatan Allah, menggamit kasih sayang Allah. Mudah-mudahan menggamit untuk kita mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita minta dalam doa ni? 8 perkara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dua yang pertama. Ya Allah, aku berlindung daripadamu rasa sedih dan gelisah. Sedih yang tak tentu pasal, gelisah yang tak tentu arah. Duduk di pejabat pun dia sedih, duduk di pejabat pun gelisah, duduk surau pun gelisah. Bahaya. Dengar baca Quran pun dia gelisah, dengar azan lagi gelisah. Bahaya. Kita minta lindung daripada Allah sedih dan gelisah. Sedih yang tak tentu pasal, gelisah yang tak tentu arah. Tak ada benda yang sepatutnya kita gelisah, kita gelisah. Jadi minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sedih dan gelisah. Bukan tidak boleh sedih, bukan tidak boleh gelisah, tetapi kena pada tempatnya. Itu maksud. Seterusnya, yang kedua, iaitu doa yang kita minta lagi dua dalam perangkap yang kedua. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ya Tuhan, minta lindung daripadamu rasa lemah dan malas. Lemah dan malas. Lama dah cuti kan? Lama dah kerja daripada rumah ni, rasa malas nak kerja. Nah. Rasa tak semangat je. Syok lah sebelum ni. Kalau duduk rumah waktu-waktu kerja tak apa. Ni banyak mengeluar kan. Seronok pula kerja daripada rumah. Ada di kalangan kita seronok pula berjemaah di rumah, tak ada masalah. Sesekali teruskan. Untuk kita mengekalkan momentum berjemaah dalam keluarga kita, tak ada masalah. Waktu-waktu beberapa waktu kita usahalah untuk kita berjemaah subuh, isyak dan sebagainya. Sesekali maghrib tu berjemaah di rumah, mengekalkan di dalam keluarga kita. Kenikmatan yang Allah dah bagi itu jangan kita tinggalkan. Lemah badan, malas nak pergi kerja, semua malas kan? Rasa seronok kan? Diminta lindung daripada Allah. Semua tak mengalami, semua mengalami. Nama pun manusia, semua mengalami situasi-situasi begini. Tak kisahlah siapa pun kita. Malas dan lemah badan. Nak solat berjemaah di masjid, Allah malasnya dah seronok di rumah kan? Nak pergi ngaji nak bergerak maju untuk mengaji di hadapan guru, malasnya sebab dah seronok belajar online. Tak ada masalah, teruskan yang online tu. Tetapi yang paling penting sekali, pergilah menghadap tu guru. Itu lebih mendapat keberkatan. Boleh kita tanya, bersoal jawab, itu yang lebih terbaik. Okey. Dua dalam yang ketiga. Mana yang kelima dan keenam. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Minta lindung daripada Allah sikap pengecut dan bakhil. Pengecut tak bertompek. Takut tak kono gayo. Sebab tu saya kata tadi, mudah-mudahan menjadi amalan kita, khususnya kita yang kerja di kawasan hospital ni lah. Bila duduk hospital ni kan macam-macam. Jadi mudah-mudahan menjadi satu kekuatan, sumber kekuatan untuk kita, kebergantungan kepada Allah. Pengecut dan bakhil. Jadi sama-sama kita minta kepada Allah, di samping kita usaha. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, galakannya bagi kita yang sering berjemaah di Masjid Surau,
Sewaktu, terutamanya di waktu subuh, jangan lupa paling kurang bawalah berapa yang kita boleh bagi masuk je tabung tu. Mudah-mudahan dimulakan pada pagi hari dengan mengundang menggamit kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu dua yang ketiga. Dua yang terakhir, yang ketujuh dan ke-8 yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Minta lindung daripada Allah daripada cengkaman hutang dan penindasan orang. Maksudnya apa? Bukan tak nak bayar hutang, bayar, tapi dimudahkan. Mungkin ada di kalangan kita yang bulan 10 ni dah start sambung semula apa yang diberikan kelonggaran sebelum ini. Mudah-mudahan Allah bagi kemudahan. Allah bagi kemudahan untuk kita melangsakan segala hutang-hutang kita. Dan penindasan orang, bukan saja orang yang menindas kita, yang lebih takut kita pula menindas orang dalam apa keadaan sekalipun. Bila kata penindasan, bukan hanya dengan fizikal, dengan percakapan kita, dengan tindakan kita, macam-macam lah. Jadi minta lindung bukan sekadar orang tindas kita, kita pun jangan buat zalim ke orang. Hidup dalam keadaan yang baik-baik saja. Kadang-kadang dengan parking boleh jadi gaduh, boleh jadi isu besar pasal parkingnya. Nak datang sendiri kan, parking susah, tu yang keluar bahasa-bahasa yang mengangarut tu. Dalam kehidupan kita ni semua ujian. Selagi namanya dunia, selagi namanya kehidupan, kita tidak sunyi daripada akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan dan kematian tidak lain dan tidak bukan untuk melihat di kalangan kita siapa yang paling baik, ahsanu amalan, yang paling cantik amalnya. Sahabat-sahabat yang hadir, ayah-ayah yang hadir pada tengah hari ini, yang nak mengaji tak ada masalah, teruskan, tak ada masalah. Ini sebagai tambahan saja. Sahabat-sahabat nak ngaji silakan, yang nak berzikir silakan, tak ada masalah. Insya-Allah. Yang nak rehat-rehatkan diri silakan. Cuma masa khutbah nanti jangan tidur. Jangan tidur. Rugi, rugi sebab kita nak mendapat sedikit charge positif untuk sama-sama kita kembali segar untuk kita bertugas. Ini adalah 8 doa yang kita minta dalam salah satu doa yang ada dalam Al-Ma'thurah. Siapa yang ajar? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi dalam balik ni cuba carilah. Untuk jadikan sebagai panduan kehidupan kita. Beramallah dengan Al-Ma'thurah ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dah dimudahkan sedikit, tak perlu nak kumpul, tak perlu nak cari. Hanya beli saja buku ni, RM1 ni. Kalau yang saya bawa ni, RM1 ni satu. Boleh beli 10. Boleh hadiah ke orang lagi. Mudah-mudahan dia beramal, boleh pahala untuk kita. Mungkin dah ada di kalangan kita yang baru kali pertama dengar, yang mungkin dah beramal lama dan alhamdulillah, tak kisah. Baru pertama kali dengar pun masih belum terlambat untuk kita beramal. Siapa yang ajar ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang balik, tidak akan rugi kita hamba Allah, kita ni manusia yang beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, mengundang, menggamit kasih sayang Allah. Mengundang keberkatan daripada Allah, mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita risau, tidak akan rugi sama sekali mereka yang beramal dengan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi dalam ni doanya. Antara lain dalam Al-Ma'thurah ni, Allahumma afini fi badani, minta Allah beri kesihatan, afiat pada diri kita. Allahumma afini fi basari, pada penglihatan kita. Allahumma afini fi sam'i, pada pendengaran kita.
minta semua daripada Allah. Sebab apa? Kita takut dalam ayat Quran ada dikatakan mereka yang tidak menggunakan penglihatannya, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan hatinya untuk kembali kepada Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Bukan kata Allah mereka ini seperti binatang-binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih teruk, lebih sesat daripada itu. Kita syukur banyak-banyak. Jangan lupa bersyukur pada Allah. Kita ni Islam. Kita lahir-lahir beriman. Allahu Akbar. Mana nak cari anugerah Allah? Sebab itu kita kena kekalkan momentum keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa cara sekalipun. Sebab itu dalam waktu ini, walaupun namanya waktu PKPP, kita telah diberikan sedikit kemudahan, dah kuliah di Masjid Surau. Jadi hadirkan diri kita untuk charge diri kita. Untuk kita kembali hati kita ni mungkin lama dah sujud, dan berkawanlah dengan orang-orang yang boleh mengajak kita kepada jalan kebaikan. Sebab itu dalam kehidupan kita, sahabat-sahabat di sekeliling sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan pada kita yang mendapat sahabat yang dikatakan sahabat yang baiklah. Kita sendiri ada penafsiran bagaimana dikatakan sahabat yang baik, yang mengajak kita kepada kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, jangan kita tinggalkan sahabat itu. Istilahnya, pegang ataupun genggamlah sahabat itu seolah-olah kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Bila kita gigit barang ataupun kita makan, kita nak mengunyah. Kita mengunyah untuk kita menghancurkan sesuatu yang berat, sesuatu yang keras dengan gigi geraham. Mana kuat tak kuatnya gigi geraham. Sebab itu Nabi pesan, kalau kita telah ada sahabat, ada kawan yang sentiasa menunjukkan kepada jalan kebaikan, jangan tinggalkan dia. Kalau dia tinggalkan kita, tak lebih apa lah. Tapi kita sebagai manusia, sebagai sahabat yang memahami hadis ini, jangan kita tinggal. Rugi kita untuk bukan sekadar rugi di dunia, takut rugi di akhirat. Ada kawan yang boleh menunjukkan kita jalan kebaikan. Ada kawan yang boleh menunjukkan kita jalan menuju kepada Allah, jalan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita nak tinggal? Sebab itu sahabat yang terbaik perlu kita dapatkan. Kalau dah dapat, jangan ditinggal, jangan dibuang. Dan yang terakhirnya, suka saya mengulangi kepada sahabat-sahabat sekalian di dalam kehidupan kita, sahabat-sahabat khususnya yang memang bertugas di sini, untung. Untung sebab apa? Sebab mudah-mudahan kita ambillah kebaikan daripada apa yang telah Nabi sebut. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Untung tak? Untung lah. Jadi syukur banyak-banyak. Tak kisahlah kita bertugas di mana pun, kita kerja di mana pun, kita hidup, kita tinggal di mana pun, kita jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain dengan cara apa sekalipun. Dengan kemampuan yang terhad ini, jadilah kita manusia yang memberi manfaat, bukan memberi mudarat pada orang lain. Kita hidup berjiran, jiran kata tak selamat dengan kita, Allah bahaya. Kita pergi mana-mana, kita kerja, semua rasa tak selamat. Ni bahaya. Sebab itu kita gunakanlah dengan kudrat yang yang terhad ini untuk kita jadilah sebaik-baik manusia. Tak kisah dengan apa cara sekalipun. Yang penting manfaat yang baiklah. Khususnya sahabat-sahabat kita yang bertugas di sinilah, sebab kita berada di HQM kan. Jadi untung. Syukur pada Allah, Allah memilih kita duduk di sini.
Bukan suatu beban, tetapi suatu manfaat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memberi manfaat pada orang lain. Daripada peranan yang paling bawah sampai peranan yang paling atas. Sebab itu saya kata tadi, tidak kira kita kerja apa, tidak kira siapa kita ni, yang penting kita usahalah di dalam kehidupan sebelum kita meninggalkan dunia menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Paling sedikit memberi manfaat kepada orang yang paling hampir dalam keluarga kita. Suka kan? Kita ni suka orang sebut, suka puji. Itu lumrah. Sebagai fitrah manusia suka orang puji. Tak apa. Yang penting orang memuji akan kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan berpanjangan pahala dan jariah yang kita lakukan. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan sedikit kongsian pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk saya khususnya yang menyampaikan pada sahabat-sahabat, ada ayah-ayah, minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung dalam khutbah nanti, mudah-mudahan memberi manfaat. Pada sahabat-sahabat nak rehatlah sekejap sebentar. InsyaAllah masa khutbah ingat jangan tidur. Ustaz nak jerit ke? Tak ada, saya tak jerit dah. Cuma bagi tahu, sahabat-sahabat jangan tidur masa khutbah nanti, rugi. Sebab kita nak mendapat sedikit pesanan yang akan disampaikan oleh khatib, dan insya-Allah secara langsung pesanan sebenarnya pada Allah Subhanahu wa taala, pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita yang mengejar akhirat, yang mengejar syurga Allah Subhanahu wa taala, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kekurangan dan kelemahan juga saya ampun maaf pada semua yang hadir pada hari yang penuh keberkatan ini. Tertangguh dengan surah Wal-'Asr dan tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat agar dapat kami amal dan kami sampaikan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami rezeki yang baik lagi halal ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kau matikanlah kami dengan kematian yang sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.